Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimakumullah taala. Pertama-tama alhamdulillah, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang penuh dengan keberkatan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam ini kita dihadiri oleh seorang selebriti dakwah lah, nama bercakapkan seorang ustaz, iaitu nama diberi Ustaz Ahmad Hazran bin Ahmad Kamal, yang atau dikenali sebagai nama industri-nya iaitu Imam Muda Aran, ya. Imam Muda Aran yang berasal daripada Negeri Sembilan, Ustaz, ya. Alhamdulillah, beliau melanjutkan pelajaran tertinggi dalam bidang takhasus Al-Quran wal Qira'at di Mufti Al-Azhar Mesir, insya-Allah. Jadi insya-Allah saya tak nak buang masa, kerana selepas ini kita akan solat fardu isya. Mungkin kita minta sikit, saya minta sampai 8.40 macam itu. Kita solat fardu isya dan kita solat tarawih, insya-Allah yang akan diimamati oleh imam muda kita. Dan insya-Allah muslimin dan muslimat rahimakumullah, anak-anak tahfiz sekalian, saya dengan ini tanpa buang masa menyerahkan majlis kepada Al-Fadhil Imam Muda Aran. Tafadhal ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Terima kasih saya ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Khairul Anwar dan Radio Ustaz Roy lah. Ya. Aku pengurus MTQQTM, ya, Tahfiz Quran Qiraat Teluk Mas. Sebenarnya terima kasih juga saya ucapkan kepada Datuk Ustaz Datuk Haji Muhammad bin Haji Hashim Al-Hafiz dan juga Ustaz Abdullah bin Haji Hashim Al-Hafiz, ya, selaku pengerusi, ya, Imam Besar Masjid Melaka, dan juga seterusnya Ustaz Abdullah, mudir, ya, Tahfiz di sini, dan tidak lupa juga buat seluruh kaki tangan, ya, warga pendidik, ya, staf yang bertugas di Tahfiz Al-Quran wal Qira'at Teluk Mas. Kemudian sudah pastilah, ya, mak saya gembira dapat bertemu dengan adik-adik para pelajar sekalian, ya. Seronok bila datang ke tempat-tempat macam ni, sebab kita dilahirkan dalam suasana yang sama. Kita sama adik-adik, ya. Saya dulu di Mahat Ahmadi Gemencih, kan, itu zaman dululah. Itu sempat bila bangunan baru dah siap untuk tahfiz, sempatlah duduk di Itqan, Institut Tahfiz Al-Quran Negeri Sembilan Gemencih, ya. Dan tidak lupa juga buat ibu-ibu, ayah-ayah, kan, para penduduk kampung yang turut sama hadir pada malam ini. Ya, alhamdulillah, kita syukur sekali lagi kepada Allah Ta'ala. Malam ni malam ke berapa dia? 14. Are you sure? Malam berapa? 13. Ini terlebih sehari ni. Tak apalah, okay. Malam 13, ya. Baik. Jadi sepatutnya hari ni 14 bulan 4 ni hari ulang tahun kelahiran bapa mertua saya lah, kalau ikutkan. Tapi dia telah pergi, ya. Allah SWT telah memanggilnya kembali pada 17 Januari yang lalu, baru lagi lah, kan. Sama-sama kita mendoakan, ya, arwah, sama-sama kita mendoakan beliau. Semoga Allah Ta'ala mengampunkannya, ya, merahmatinya, meluaskan kuburnya, dan memasukkannya ke dalam syurga yang tertinggi nanti, insya-Allah. Amin. Okay, baik. Jadi saya, ya, berkahwin dengan orang Melaka lah, ya, Melimau. Di kampung ni, di Pulai ni, kan.
serkam. Baik, ada orang serkam macam ni kan. Baik. Dan saya pun bersekolah di Syarat ni dulu dari Faradiyah. Okey. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Ramadan ini hebatnya, mulianya Ramadan, berkatnya Ramadan, agungnya Ramadan itu kerana diturunkan Al-Quran. Jadi disebut sebagai bulan kesabaran, bulan keampunan, bulan kemuliaan. Jadi ini masanya kita nak mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala. Bila mulia ni kerana Al-Quran, turunnya Al-Quran dalam bulan Ramadan, ya, bukan setakat Al-Quran, kitab-kitab yang lain pun sama juga turun dalam bulan ni. Kitab Zabur, Injil, Taurat, suhuf Nabi Ibrahim alaihissalam turun dalam bulan Ramadan. Itulah mulianya Ramadan. Sudah pastilah Al-Quran itu diturunkan dalam bulan yang mulia ini. Di dalam menggapai keampunan Allah Ta'ala itu, inilah masanya untuk kita, ya, mendapatkan sebanyak-banyaknya ampunan dengan memperbanyakkan bacaan Al-Quran. Ini spesifik dia Al-Quran. Sebab itu kalau kita tengok betapa cintanya para salafus soleh dengan Al-Quran, sahabat, tabi'in, tabi'un tabi'in, ya, orang ni bila dibaca Al-Quran masing-masing ada cara yang berbeza-beza, kan, yang tersendirilah di dalam mereka mengkhatamkan Al-Quran. Jadi tempoh-tempoh yang tertentu. Yang pertama, di kalangan mereka ni dibaca Al-Quran khatam setiap 10 hari sekali khatam. Seperti siapa? Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Pernah dengar Hasan Al-Basri? Tak pernah? Tak pernah dengar? Ustaz beritahu. Dia ni siapa? Tabi'in. Pernah dengar perkataan tabi'in? Nah, tahu apa tu tabi'in? Tak tahu juga. Tak apa, Ustaz beritahu. Ustaz dulu pun macam adik juga. Masa sekolah tak tahu. Dia tak tahu, ustaz-ustaz yang sebelum tu ajar kepada saya. Sekarang ni saya belajar dekat adik. Dia bila kita sebut para sahabat, senyumlah. Sahabat, kenal sahabat? Tahu sahabat tu siapa? Tak tahu juga. Ustaz beritahu malam ni. Sahabat ni yang bila kita sebut istilah para sahabat. Para sahabat, siapa dia sahabat tu? Kalau adik ni dengan ni sahabat juga kan? Adakah itu maksudnya? Sahabat ni dia sempat berjumpa dengan Rasulullah SAW. Dia hidup di zaman Nabi, sempat samalah bergaul dengan Rasulullah SAW. Dan yang paling penting, dia beriman dengan apa yang dibawa oleh baginda Nabi SAW, dan mati dia pun dalam keadaan beriman. Itu sahabat. Kalau nak kata jumpa Nabi, ramai yang dapat jumpa Nabi. Abu Jahal, Abu Lahab and the gang pun sama juga kan. Tapi kenapa tak panggil Abu Jahal tu sahabat? Sebab dia tidak beriman, dia kafir. Okay? Mati dia pun dalam keadaan yang kafir. Itu istilah sahabat. So malam ni dah tahu dah? Tak tahu juga. Okey, tak apa. Nanti Ustaz Roy terangkan lagi kan. Baik, seterusnya tabi'in. Bila kita sebut tabi'in ni, tuan-tuan dan puan semua, tabi'in ni dia bawah lagi dari sahabat. Ini berkata zaman itu, kan, zaman tabi'in ni Nabi SAW dah wafat. Nabi dah tak ada dah. Dah tak ada. Ya. Tinggallah sahabat. Sahabat ni, ya, yang beriman dengan Rasulullah SAW. Apa yang Nabi sampaikan tu, sahabat ni sampaikan pula kepada generasi seterusnya yang nama tabi'in. Okey. Jadi Al-Hasan Al-Basri dia dalam kumpulan tu tabi'in. Dia bukan sahabat sebab dia tak sempat jumpa Nabi. Jadi tabi'in ni mereka yang sempat bertemu dengan para sahabat. Dia sempat juga Abu Bakar, Umar, Osman, Ali dan sahabat-sahabat yang lain ni lah. Itu kita tabi'in. Dan sudah pastilah guru-guru mereka di kalangan sahabat. Di tabi'in ni dia berguru dengan sahabat. Sahabat ni hebat sebab dia berguru dengan Rasulullah SAW, makhluk yang paling agung atas muka bumi ni. Kalau bukan kerana baginda lah, malam ni kita tak berkumpul di surau An-Nur ya. Nama memang sesuai Nur, ya, cahaya yang cenderanya dengan cantik surau ni. Alhamdulillah.
Ya, seronok. Dia nak menghafaz, nak baca Quran sini pun seronok ni. Okey. Baik. Jadi itu dia tabi'in. Guru dia kalangan sahabat. Itu yang saya sebut Hasan Al-Basri. Jadi ni adik dah tahu kan tabi'in. Kalau tabi'ut tabi'in bawah lagi. Okey. Kalau tabi'in guru dia adalah tabi'in. Okey. Dan begitulah bawah sampailah kepada kita sekarang. Kita tak tahu lapis ke berapa jauh benar kan? Jauh now. Kita tahu sini kan? Ya. Okey, baik. Jadi Hasan Al-Basri ni Sayyidina Umar Al-Khattab guru dia lah. Sayyidina Umar Al-Khattab ni siapa? Khalifah Islam yang kedua. Sayyidina Umar Al-Khattab pernah mendoakan Hasan Al-Basri. Dia kata, ya Allah, fahamkanlah Hasan Al-Basri ni tentang urusan agama dan sukakanlah manusia kepada dia. Bayangkan, salah seorang yang dijamin masuk syurga iaitu Umar Al-Khattab ni, Nabi jamin 10 sahabat yang dijamin masuk syurga. Dia mendoakan Hasan Al-Basri. Sebab tu ramai orang suka ya Hasan Al-Basri. Kita walaupun jauh tak dapat jumpa dia, ada orang letak nama anak dia Hasan Al-Basri. Ada seorang hamba Allah ni tuan. Waktu saya di Mesir dulu, dia tu pensyarah di UM. Ya. Dia dihantar ke Kahirah lah. Jadi pegawai di sana. Kan? Dan antara universiti tu dia ada pertukaran pensyarah. Kan? Betul lama saya tak jumpa dia dah. Ya lama saja. Beberapa tahun lepas jumpa dia di Nilai dekat tempat ustaz. Jumpa di masjid Nilai. Rupanya dia dah jadi timbalan Naib Chancellor USIP. Hebat. Nama dia siapa? Hasan Al-Basri. Tu. Dengan keberkatan nama tu, mudah-mudahan anak tu dapat jadi sama macam mana karakter Hasan Al-Basri tabi'in yang hebat. Dia 10 hari sekali khatam. Maksudnya kalau sebulan 3 kali lah sekurang-kurang. Yang kedua, ada yang 8 hari sekali khatam seperti Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Nah, dengar Ubay bin Ka'ab. Nah kan? Ubay bin Ka'ab ni di kalangan sahabat Nabi zaman Nabi hidup dulu. Kalau 6 orang sahabat yang hafal semua Al-Quran, dia salah seorang daripadanya. Malah dalam ramai sahabat tu, dia ni yang paling qari. Bukan kari ya. Kari lain, makanan kan, buka puasa. Kari kepala ikan, ikan mayong. Pernah makan? Ya. Jadi qari'ul Quran, sampai membawa gelaran kepada Sayyidul Qurra, ketua kepada segala qari Al-Quran zaman tu. Betul, Nabi SAW pun suka bila dengar dia ni baca Al-Quran. Malah Nabi pernah request Ubay bin Ka'ab, Ubay baca Al-Quran. Sampai dia pun terperanjat, apalah kita pula nak kena baca Al-Quran ni kan mukjizat untuk Nabi SAW. Begitu hebat Ubay bin Ka'ab. Ya. Dia 8 hari sekali. Yang ketiga, yang situasi yang ketiga ni, seminggu sekali khatam itu ramai di kalangan sahabat. Antaranya Uthman bin Affan, Ubay bin Ka'ab pun sama juga, Abdullah bin Mas'ud, ya, Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit ni pun antara special person, orang yang istimewa, sahabat yang sebab apa? Kerana dia ni merupakan ketua kepada juru tulis wahyu Nabi SAW. Quran ni, hari ni kita baca Al-Quran, kita buka mushaf kan, ada mushaf. Ya, mudah. Dulu mana ada pen apa semua ni, handphone apa semua tak ada. Jadi macam mana kaedah nak mengumpulkan Al-Quran? Yang pertama, dihafal oleh para sahabat. Jadi Al-Quran tu dalam dada-dada para sahabat. Macam adik-adik ni, semasa dalam dada adik-adik ni, ya, tengok, walaupun kita ni macam abang sendiri kan, banyak buat dosa, banyak buat silap, tapi Allah Ta'ala izinkan Al-Quran itu masuk dalam dada kita yang kotor ni. Allah Ta'ala izinkan itu dengan rahmat Allah Ta'ala. Kena banyak bersyukur. Dia adik-adik ni semua pelajar-pelajar pilihan dapat masuk sini. Dia kena bersyukur, kena bersungguh-sungguh adik-adik. Sungguh. Ya? Tidak ada yang mudah untuk kita dengan Al-Quran. Ya? Memang sukar, tetapi itulah pilihan Allah Ta'ala. Baik. Jadi Zaid bin Thabit ini ketua. Antara nak mengumpulkan Al-Quran dengan dihafal para sahabat, dan kaedah yang kedua ialah dengan ditulis. Para sahabat menulis. Jurutulis wahyu Nabi SAW ni ada 40 orang lebih kurang, ataupun lebih. Setiap kali dapat wahyunya, Nabi baca, sahabat yang ditugas ni tulis. Tulislah menggunakan apa-apa saja yang boleh dipakai lah.
pelepah tamar, apa lagi? Batu, kayu, tulang-tulang haiwan, tulang binatang, kulit-kulit binatang. Susahnya zaman tak ada pen kan. Kemudian dikumpul di zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq, lepas tu kepada Osman bin Affan, ya. Last zaman Osman bin Affan. Sebab tu disebut mushaf, kita pakai mushaf apa? Mushaf Osman. Dan dibukukan Al-Quran tu di zaman itu. Panjanglah cerita dia, itu seberingkas. Okey. Jadi Zaid bin Sabit menjadi ketuanya dalam mengumpulkan Al-Quran. Dan satu lagi keistimewaan Zaid bin Sabit ni, ikut sejarah ya, Al-Quran, sewaktu tahun yang terakhir Rasulullah SAW dalam hidup Nabi, tahun yang last tu, sewaktu Nabi membentangkan bacaan, Nabi membaca Al-Quran disemak oleh Jibril AS dalam bulan Ramadan yang terakhir hidup Nabi SAW, Zaid bin Sabit ada dalam majlis yang mulia tersebut. Sebab tu dia tahu apa ayat Al-Quran yang dikekalkan, mana ayat Al-Quran yang ditukar, yang diganti, yang dimansuhkan. Jadi dia tahu daripada A sampai Z, 30 juzuk, semua dia tahu. Ni hebat Zaid bin Sabit radhiyallahu ta'ala anhu. Dan di kalangan sahabat yang mengkhatamkan seminggu sekali juga termasuk Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari ni pun nama yang biasa kita dengar. Jadi masuk Islam tahun ke-9 Hijrah. Agak lewat lah, sebab apa? Lepas dia masuk Islam, tahun berikutnya Nabi SAW pun wafat. Okay? Dan di kalangan tabi'in pula yang mengkhatam Al-Quran seminggu sekali ni seperti Al-A'mash, Abdul Rahman bin Yazid, Al-Qamah, Ibrahim An-Nakhai. Itulah, ramai lagi sebenarnya. Itu antara nama-nama. Ya. Ibrahim An-Nakhai ini merupakan mufti di kalangan ahli Kufah, seorang mufti. Ya. Kemudian yang keempat, mereka yang khatam Al-Quran 6 hari sekali khatam seperti Al-Aswad. Yang kelima, 5 hari sekali khatam seperti Al-Qamah. Al-Qamah tadi seminggu sekali pun dia biasa buat, 5 hari sekali pun dia biasa buat. Yang keenam, mereka yang mengkhatamkan Al-Quran 4 hari sekali khatam seperti Sayyiduna Abu Darda radhiyallahu anhu. Abu Darda ni jadi termasuk di kalangan sahabat yang mengumpulkan Al-Quran di zaman Nabi SAW dulu. Dia juga merupakan ahli perniagaan di kota Madinah. Dia khatam 4 hari sekali khatam. Okay. Masjid tempat saya duduk sekarang ni sedang dalam pembinaan masjid. Masjid tu diberi nama Masjid Abu Darda. Oi, dahsyat tu. Ya. Kenalah jemaah ni rajin khatam Al-Quran, nampak kan? Ya. Kemudian yang ketujuh, 3 hari sekali khatam seperti Ibnu Mas'ud. Tadi Ibnu Mas'ud Ustaz ada sebut, sahabat Nabi ni Ibnu Mas'ud ni khatam seminggu sekali. Tapi bila masuk Ramadan, digandakan lagi, dia jadi 3 hari sekali khatam. Sa'ad bin Al-Munzir, Abu Ishaq, Talhah bin Musarrif, Habib bin Abu Sabit. Itu antara nama-nama 3 hari sekali. Yang ke-8, 2 hari sekali khatam seperti Al-Aswad. Al-Aswad tadi 6 hari sekali. Tapi dalam situasi Ramadan, dia gandakan lagi jadi 2 hari sekali khatam. Dan juga Atha' bin As-Sa'ib. Kemudian yang ke-9, ada yang mengkhatamkan Al-Quran sehari semalam dengan 1 kali khatam. Sehari semalam, sehari khatam. Itu ya, Osman bin Affan. Dah tentulah Osman bin Affan, Tamim Ad-Dari. Ya. Dan juga imam mazhab kita, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, dia khatam 1 hari sekali. 1 hari 30 juzuk. Setiap hari 30 juzuk. Tu di luar bulan Ramadan. Kemudian bila yang ke-10, mereka yang mengkhatamkan Al-Quran sehari semalam dengan 2 kali khatam. Imam Syafi'i buat macam tu dalam bulan Ramadan. Siang sekali, malam sekali. Masuklah Al-Imamul Bukhari. Al-Imam Bukhari, ulama hadis. Lahir di Bukhara, Uzbekistan. Imam Bukhari ni guru dia lebih daripada 1000 orang guru. Ramai tu. Tu anak murid dia pun hebat. Dia pun hebat. Ya. Imam Muslim tu antara anak murid dia. At-Tirmizi anak murid dia. Ya. Ibn Abi Dunya, dah ramai lagi lah. Bayangkan guru dia 1000 orang. Bertebaran guru-guru ni daripada bumi Hijaz, Basrah, Baghdad, Syam, Mesir dan banyak tempat.
Kita ni kalau suruh tulis nama cikgu kita daripada tadika, campur sekolah rendah, campur sekolah menengah, campur universiti, campur kuliah Masjid Surau sampai 500 pun susah nak orang rasa. Ya. Tu kalau kita. Kan? Siapa lagi? Imam Abu Hanifah pun lagi dahsyat. 4,000 orang guru dia. Syak pun dah masuk. Kena berhenti sekejap. Bagi laluan Tuan Bilal kita, Tuan Azhar Syak. Lepas Syak saya sambung sikit je lagi. Ada sikit lagi. Boleh? Kita berhenti seketika. Kita kembali